Dan pastinya rakan-rakan setugas kami tadi, 4 orang rakan setugas kami telah pun berkongsi sedikit perjalanan kempen dan juga apa isu-isu yang dimainkan di 4 negeri tersebut. Dan kita nak tanyakan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Mujibur Abdul Muiz, Fellow Penyelidik Ilham Center yang juga merupakan pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, dan juga kita ada Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Tapi saya nak tanya kepada Mujibur dahulu melihat kepada isu-isu yang telah pun diutarakan oleh rakan-rakan setugas kami, pastinya melihat kepada kerusi panas itu. Okey, nanti kita ulas lebih lanjut, panjang kalau kita nak cakap pasal kerusi panas ini. Tetapi bermulanya jam 8 pagi tadi, orang ramai akan mula mengundi calon mereka di don-don tertentu. Melihat kepada pengundi atas pagar. Kalau kita pergi 4 negeri tadi, kebanyakan rata-rata juga menyatakan masih ada lagi, terutamanya dalam golongan anak muda. Mereka ini dikategorikan dalam pengundi atas pagar yang masih tak tahu lagi nak buat keputusan. Melihat kepada perkara ini, apa yang Mujibur dapat kongsikan? Satu, kita melihat atas pagar ini memandangkan perubahan generasi itulah. Keterikatan kepada parti politik, kefahaman juga mereka terhadap politik, proses politik, kerangka bernegara, institusi-institusi kerajaan itu juga barangkali tidak berapa berkembang dengan baik. Maka ketika kita memberikan mereka hak untuk mengundi, kita lupa untuk mengisi vacuum itu. Dan mereka ini menjadi atas pagar memandangkan gagal ataupun mungkin agak sederhana dalam melakukan keputusan. Maka apa juga yang mereka dapat, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang berkenaan dengan politik, itu menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan pilihan. Kita telah menyaksikan fenomena ini ketika mana undi 18 dan undi 18 dilaksanakan di Johor contohnya, ya. Kita saksikan interview secara rambang pada pagi pilihan raya itu, mereka itu sehinggakan di kotak undi pun masih lagi sukar untuk membuat keputusan. Tetapi bila keluar untuk buat memangkah ataupun mengundi itu, mereka mengatakan pilihan itu banyak dibuat berdasarkan siapa yang mereka kenal. Kan? Jadi bila ini diperluaskan dalam pilihan raya umum yang lalu, ya, ini juga berlaku, kita melihat gelombang itu, perubahan itu yang digerakkan oleh TikTok. Ya? Dan TikTok ini menjadi semacam kiblat untuk mereka membuat keputusan, dan kita menyaksikan keputusan-keputusan yang mengejutkan. Tapi di sebalik keputusan mengejutkan itu, kita sebagai pemerhati politik sedikit kecewalah apabila kita melihat keseimbangan di antara pembangkang dan kerajaan di parlimen, dan muka-muka baru yang dikemukakan di dalam parlimen itu tidak menepati mutu dan piawaian yang kita nak. Memandangkan kita memerhatikan perbahasan, perdebatan yang terutamanya daripada pembangkang itu, dari sudut idea, dari sudut perspektif, itu sangat berkualiti dahulu. Tapi pada ketika ini jadi macam ke belakang. Ya, kita masih ingat lagi bagaimana perbincangan tentang baju nurse yang tidak mengikut syariah, kan? Mempersoalkan kenapa parlimen ini tidak ada pemantauan ke kerana live, ahli-ahli parlimen itu tidak dapat berbahas dengan baik, ya, sehingga senang saja dipatahkan oleh kerajaan yang sebelumnya dulu pembangkang yang patahkan kerajaan. Jadi saya rasa ini mungkin menjadi pertimbangan yang penting kepada atas pagar ini untuk melakukan pilihan, kerana kuasa undi yang diberikan kepada mereka ini perlu difahami bahawa mereka menghantar mereka yang akan menjadi pembuat dasar. Dia bukan kata ini nanti kita nak YB yang boleh baca doa, kan? Itu penghulu imam boleh buat. Ataupun kita nak mereka yang cakna kawasan, betul. Tetapi itu adalah tugas yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini yang penting, kerana akhirnya nanti kita mahu melihat satu perbahasan yang berkualiti dan dasar-dasar yang dikeluarkan di Dewan Undangan Negeri itu adalah dasar yang berkesan, bermanfaat, dan dia akan sentiasa disaingi dari sudut
perspektif, dari sudut idea, dari sudut alternatif yang profesional daripada pembangkang. Dan ini yang akan meningkatkan kematangan politik. Dan akhirnya nanti kalaulah rakyat membuat keputusan untuk tukar dari A ke B, B ke A, kita akan mendapat kualiti yang sama. Ini saya rasa satu isyarat yang penting, dan kita perlu hantar pada hari ini, selepas saja pukul 8 ini mereka boleh mengundi, dan anak muda daripada 9.77 juta pengundi itu 51% adalah mereka, dan kritikal untuk negeri-negeri yang maju, Selangor, Pulau Pinang ataupun Negeri Sembilan sendiri. Kerana ini bukan di negeri majulah, negeri tak maju pun boleh juga kan. Tapi ini sebenarnya isyarat terpenting dalam konteks kita membincangkan mereka itu sebagai pengundi adat pada, kerana kita sudah faham keterikatan pada parti itu sudah semakin jauh. Perspektif-perspektif yang bersifat sosiologikal itu juga barangkali akan makin terhakis. Maka pengundi-pengundi rasional ini akan menjadi besar. Tetapi persoalan rasional itu masih lagi subjektif untuk kita bincangkan dalam konteks pengundi yang baru 1 atau 2 kali mengundi. Pastinya dalam tempoh berkempen ini, kedua belah pihak ataupun mungkin 3 penjuru, 2 penjuru dan sebagainya, calon-calon mereka telah pun meyakinkan kepada pengundi-pengundi mereka. Pelbagai platform lah mereka gunakan, walkabout, pergi secara fizikal dan juga ada menggunakan media sosial dan sebagainya. Tapi juga kita mahu lihat, Dr. Datuk Madeline, kalau kita lihat dari sudut pola pengundian itu sendiri ataupun apakah faktor yang mendorong seorang itu untuk mengundi, pada pandangan Datuk sendiri, adakah mereka ni memilih calon ataupun mereka ni memilih parti? Kerana kita tahu parti, kalau di peringkat parti ini kemungkinan mereka ada manifesto mereka sendiri, termasuklah di negeri Selangor, negeri yang mungkin KDNK yang tertinggi dan sebagainya. PH menawarkan pelbagai pakej ransangan ekonomi dan sebagainya. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Adakah sebenarnya pakej-pakej ini dapat direalisasikan, adakah relevan untuk direalisasikan ataupun hanya sekadar untuk manifesto untuk janji-janji yang mungkin hanya bersifat populis saja sebenarnya? Okey. Ini soalan yang menarik. Saya ingat lagi masa kempen lah kita saya pun kadang-kadang duduk bersembang dengan rakan-rakan dari sains politik. So mereka bila sebut aja election ataupun ni, mereka akan bercerita tentang manifesto. Tapi I think last year, I think the last election cerita cukai. GST. So satu ialah cukai GST yang berkaitan dengan kita lah. So we thought that ataupun kita menjangkakan benda yang dinyatakan dalam manifesto ataupun juga janji-janji, sebab ramai yang menganggap manifesto ini adalah janji yang perlu kita pegang teguh. Later then we found out, bukan kita je lah, termasuk diri saya, sebenarnya itu there is no legal binding. Please correct me if I'm wrong. Bahawa sebenarnya itu hanyalah ada orang kata, alamak ini dia kata bohonglah semua dan sebagainya. Tapi saya rasa jangan jadikan itu sebagai cara kita melihat proses pengundian. Dia adalah benda-benda yang kena ada. Sebab ramai yang frust. The word was, kami frust, dia kata kami. Saya tengoklah katanya janjinya. Satu-satu manifesto tu. PTPN macam mana. Saya ingat lagi cerita tu. Mengamuk-ngamuk yang especially anak muda lah. So jadi sekarang saya rasa penting untuk kita, macam Dr. Mujibur katakan tadi, kita we need to educate juga. Kita kena pengisian tu sangat penting. Bahawa jangan disebabkan oleh perkara begitu maka kita kata saya tak nak pergi mengundi. Sebab anak muda ni dia cepat melenting. Ataupun sebab macam janji ekonomi, macam ramai yang sekarang menjangkakan dengan kerangka ekonomi madani ni maka kita akan keluarlah daripada masalah kemiskinan, pendapatan akan meningkat dengan begitu pantas. Sebenarnya dia bukan semudah itu. Ini adalah senario ekonomi yang sedia ada. Jadi kerajaan yang bertanggungjawab menjanjikan this is what we're going to do. Kita nak jadi apalah whatever lah dia janji. So kalau tak dapat pun janganlah dihukum dengan keadaan yang mengatakan bahawa janganlah kita lagi turun mengundi. Saya frust betul bagian yang jangan pergi mengundi. Protes lah kiranya. Yes, ada yang mengatakan protes, undi protes dan sebagainya. Especially anak muda lah, macam dikatakan about 50%. Kita kena educate masyarakat kita, khususnya golongan muda. Sebab yang tua ni masalah dia lain sikit. Macam saya ni, dia dah
that set mind dia. Okay. Bendera ke tak bendera dekat rumah kawasan saya dekat Selangor tu, adalah bendera boleh macam tadi saya kata dengan Dr. Mujibur, bendera ada berapa tiang aja. Saya kata frasnya. Sebab saya lebih suka banyak bendera dan tidak sebagainya. tidak menampakkan kemeriahan. Tidak meriah. Tapi mungkin kat TikTok meriah lah kot. Okay. Itu je lah. So maknanya yang penting sekarang ialah rakyat kita pergi keluar mengundi. Kita pilihlah yang terbaik. Tapi janganlah kita frust sebab at the end of the day saya rasa kita kena bangunkan negara kita bersama. Regardless siapa yang menang, siapa yang kalah. Because kita kena membantu bersama-sama. Ya, Datuk, berbalik kepada mungkin topik yang lebih kurang sama iaitu pengundi atas pagar ini, melihat kepada kebanyakan mereka ini dalam golongan anak muda. Yeah. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan golongan anak muda, pengundi atas pagar, apa yang antara isu yang dimainkan juga adalah politik perut. Betul. Lagi-lagi anak muda ini yang mungkin baru saja nak mula bekerja dengan dasar-dasar kerangka ekonomi yang dibentangkan, itu juga mungkin tidak nampak lagi hasilnya, terutamanya kepada anak-anak muda ini, memberi impak yang sangat besar. Dan apabila ada pilihan raya negeri ini, mungkin mereka bertanyakan, okey, apa seterusnya signifikan kalau saya keluar mengundi? Melihat kepada politik perut itu, Datuk, bagaimana ia boleh memberi impak kepada pengundi atas pagar ini untuk akhirnya membuat satu keputusan dan tandakan pada kertas undi itu? Betul sebab mula-mula kita it is always a marriage between apa kata orang, politik dengan ekonomi. Yang mana datang dulu, because akhirnya yang menentukan mereka keluar mengundi itu nanti sebenarnya actually is the political drive. Bukan ekonomi itu dia kata macam dia kata lah bilalah gaji nak naik. Bila, macam contoh upah minimum. Dia kata satu mungkin tidak terkesan dengan dia. And then isu-isu yang dibicarakan dalam bidang ekonomi itu bukan mudah untuk digarap. Sebab you nak bercerita tentang dasar fiskal, dia kata tak ada kena-mengena dengan saya. Yang dia nak, macam tadi dia katakan politik perut tu tadi, dia nak kalau dia maknanya selepas saya mengundi maka gaji akan naik. Dia tidak semudah itu. So tapi dia kena faham bahawa apa yang dia calit dekat kertas undi itu sangat penting. Betul. Itu yang menentukan nanti. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dasar negara ni, dia tidak akan lari jauh sangat. It's always about pasaran atau kerajaan. Kerajaan banyak campur tangan atau kerajaan atau pasar. Jadi and then satu lagi, selain daripada political knowledge, saya rasa economic knowledge also kena juga. Literasi politik itu juga. Literasi politik. Sebab sekarang ramai menteri-menteri kewangan dalam TikTok tu. So saya baru lepas mengulas debat ekonomi, ya ampun saya teruk kena hentam. Saya baca juga tu. Saya teruk kena hentam. Yang menarik dua belah pihak. Yang satu kata you tak sepatutnya begini, yang satu betul. So then I realise that sebenarnya mungkin kami yang mengajar ekonomi di universiti juga gagal dari segi mendidik anak-anak untuk memahami itu. Policy is not as straightforward. Itulah bagi saya suka apa yang Dr. Mujibur katakan, kita perlu pengisian itu juga. So I hope Awani can take it up and lebih banyak mendidik. Bukan saja, it's no one quick solution. Itu yang kita kena didik. Bahawa mengundi is satu level, and then what you want out of policies, itu cerita kemudian. Mungkin Mujibur macam ada nak tambah. Silakan. Saya suka bila kita sentuh tentang manifesto. Jelas isu manifesto ini adalah sesuatu yang banyak kali dipersoalkan. Malah ada cadangan bahawa mencari satu mekanisme untuk menjadikan manifesto ini sebagai satu legal binding. Dan kita pernah ada kes dulu sekumpulan ibu tunggal menyaman kerajaan Selangor yang mengatakan bahawa janji dalam manifesto itu tidak dipenuhi, dibawa ke mahkamah. Tapi mahkamah buang kes lah. Tapi isunya adalah bagaimana menjadikan manifesto itu sebagai sesuatu yang boleh dianggap sebagai aku janji. Kalau di negara-negara maju, manifesto ini memang sebagai satu checklist wajib pada parti-parti bertanding. Kita lihat dalam debat-debat perdana yang berlaku di antara calon-calon presiden ataupun calon-calon ataupun ketua-ketua parti lah yang bertanding di dalam mana-mana pilihan raya. Isu-isu manifesto ini yang di-highlight dalam perdebatan itu, dan mereka menawarkan manifesto dan menerangkan bagaimana manifesto ini nanti akan dilaksanakan dan sasarannya itu ke mana. Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang, dan ini tidak berlaku dalam konteks politik Malaysia. Dan manifesto ini jadi macam lebih kontroversi selepas parti menang. Kan?
di sinilah baru manifesto itu di-highlight, baru disorot, ya, kemudian dipolemikkan, ya, dan akhirnya kita tahulah bagaimana manifesto ini menjadi sebuah kontroversi seperti mana yang Fizi cakapkan tadi, bukan sebuah kitab suci, kan? Kita dulu rangka manifesto ni kita tak jangka menang. Maknanya manifesto ni bukan berat dalam parti itu, kan? Berbanding dengan calon, dengan isu, dengan parti itu lagi menjadi kerangka yang terbesar. Jadi saya menganggapan sebagaimana falsafah manifesto itu yang perlu dibentangkan. Ini pun jadi kontroversi kan? Ada satu calon, dia kata manifesto nanti saya bentang lepas menang. Itu salah, kan? Sebab falsafah manifesto ini adalah satu penawaran. Dan penawaran ini perlu dibuat secara meyakinkan bagi membolehkan rakyat dapat faham dan nanti kalau menang boleh diperiksa, dibuat sebagai checklist untuk tengok bagaimana ini, apa yang telah dicapai. Kalau tidak, manifesto ni jadi macam sekarang lah. Tiba-tiba keluar pencapaian kerajaan kami 90%, 70%, 80%. Mana dapat data? Kita pun tak tahu bagaimana untuk kita ni kan. Manifesto ini. Jadi saya rasa dalam konteks pilihan raya akan datang, kalau kita benar-benar juga ikhlas untuk melaksanakan pembaharuan politik, reformasi institusi yang mana dilaungkan oleh semua pihak. Barangkali aspek manifesto juga barangkali perlu menjadi salah satu yang dimasukkan dalam promosi itu. Kerana ini akan memberikan kita penambahbaikan dan akan membawa kita ke arah pendemokrasian yang lebih besar. Ya, berbanding dengan kita saya rasa selepas kita melakukan perubahan rejim itu ada banyak pencapaian yang kita boleh capai. Ya, tetapi juga kita mahukan lebih banyak lagi dan mungkin di samping kita pada ketika ini, pada titik ini membincangkan tentang perlunya ada satu akta yang memandu dan memantau pendanaan politik, manifesto juga barangkali boleh dimasukkan dalam perbincangan itu. Betul. Dan alang-alang kita dah sebut manifesto ni, saya nak tanyakan satu soalan jugalah. Kita tahu ahli politik ini mereka ni bijak berkata-kata dan sebagainya, meyakinkan orang tu memang core business dia orang lah. Dan juga kalau kita lihat manifesto ini dan juga janji-janji bulan bintang ni tanpa penelitian dan juga kajian serta keupayaan kewangan ini, adakah sebenarnya ia dapat beri kesan kepada kredibiliti dan juga nama mereka? Kerana pada akhirnya dengan adanya media sosial, perkara itu akan dijadikan sebagai peluru politik, seteru dan sebagainya. Ya, ini sudah tentu. Saya rasa PH 1.0 ya, ketika 22 bulan itu adalah satu manifestasi jelas tentang perlunya anda datang dengan kebolehan dan kemampuan dan juga melihat kepada apa yang kita panggil sebagai kemampuan untuk melaksanakannya. Kerana reality bites itu yang paling penting. Seperti mana yang Khairi Jamaluddin, bekas ahli parlimen Rembau, menyatakan bahawa menjadi kerajaan itu tidak semudah ketika menjadi pembangkang. Ya, kerana kita boleh menjanjikan bulan dan bintang, tapi bila kita menjadi kerajaan, reality bites itu datang menggigit kita. Di situlah kita barangkali akan diuji dan sebagainya. Namun secara umum kita melihat hal-hal ini perlu datang dengan kajian mendalam. Ya, dan saya anggap sebagai parti politik mereka memiliki kekuatan itu. Dan sudah tentulah sebagai orang politik, retorik politik itu adalah menjadi skill yang tidak boleh dipisahkan daripada mereka. Ya, seperti mana kita kata kalau dia jadi tukang kasut, maka skill menjahit itulah adalah sesuatu yang sukar untuk dibuang. Dan anak muda di luar sana, jangan terpengaruh dengan retorika ini. Ya, yang penting adalah perbandingan. Ya, perbandingan, kita harus melihat kepada track record, pencapaian. Kerana pada ketika ini mereka adalah generasi yang beruntung kerana telah menyaksikan perubahan kerajaan berbanding generasi kita yang hanya maintain saja. Satu saja. Jadi perbandingan itu sukar untuk dilihat. Ya, tapi pada ketika ini mereka boleh melihat itu, bukan sekadar boleh melihat secara perbandingan, tapi juga boleh melakukan kajian mendalam kerana prestasi mereka itu boleh dibandingkan kerana masing-masing pernah menjadi kerajaan, pernah menjadi pembangkang. Kerajaan negeri boleh bertukar dan saya rasa prestasi-prestasi ini boleh menjadi angkubah terbaik bagi mereka untuk menentukan siapa yang layak akan diangkat dan seterusnya membentuk kerajaan di 6 negeri ini. Okey,